Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurniaan nikmatnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesihatan. Kita panjatkan banyak-banyak syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam masa yang sama kita bermohon, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masa-masa yang mencabar ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini daripada kita semua. Dan juga kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada segala musibah, daripada segala bala bencana, daripada segala penyakit yang memudaratkan, daripada segala perkara yang menyusahkan. Dan juga kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kesihatan dan keafiatan bagi mereka khususnya yang terkesan dengan wabak ini. Dan juga kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, khususnya para jemaah subuh Masjid Istighfar setiap hari Sabtu ya. Mungkin pada kali ini kita tak dapat berjumpa secara fizikal, mungkin atas sebab-sebab yang berlaku pada waktu ini. Tetapi insya-Allah dengan kemudahan yang ada pada zaman sekarang ini, insya-Allah pada kali ini kita akan kongsikan ataupun kita akan menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah kita, iaitu melalui cara inilah, insya-Allah. Mudah-mudahan ia bermanfaat untuk para jemaah sekalian dan juga bermanfaat untuk diri saya sendiri, insya-Allah. Baik. Pada Sabtu-Sabtu yang lepas, kita ada telah pun mengongsikan tentang iaitu adab-adab pergaulan, yang di mana Imam Al-Ghazali ada menyatakan tentang bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, cara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, cara kita berdoa, cara kita bermunajat, cara kita beribadah, cara kita solat dan sebagainya. Bukan main hentam aja, kita main semayang aja. Kenapa kau semayang? Oh, sebab aku ikut orang semayang. Kenapa kau doa? Sebab aku nak sesuatu. Tidak. Tapi semuanya itu dengan cara yang halus, pasti ada adab-adab ataupun tata caranya, kan? Jadi telah pun kita bincangkan pada Sabtu-Sabtu yang lepas. Kemudian Imam Al-Ghazali ada menyatakan juga, setelah kita menjaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita menjaga adab kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang itu makhluk yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di sini, yang pertama adalah guru, iaitu perlu kita ada adab dengan guru-guru kita. Kerana apa? Kerana untuk mendapatkan ilmu yang berkat, ilmu yang bermanfaat. Tak guna ilmu yang banyak tetapi ianya tidak bermanfaat. Tak guna ilmu yang banyak tetapi ianya tidak berkat. Dan keberkatan ini pula tidak boleh kita nilai ataupun kita tak boleh kira dengan dengan fizikalnya lah, ataupun kita tak boleh nampak secara mata kasar. Tetapi berkat ini adalah perkara yang halus yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang. Jadi yang kita nak sebenarnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat. Telah pun kita bincangkan pada waktu yang lalu, iaitu antara cara untuk nak mendapat ilmu yang berkat ialah dengan menjaga adab kita dengan guru kita, ya. Kemudian sebagai seorang guru pula, Imam Al-Ghazali ada memberikan panduan, iaitu ada pula adab kita dengan murid kita. Jadi bukan murid aja kena tembak, tidak. Kita ikut bahasa pasar atau bahasa kasar, bukan kena tembak lah. Maknanya perlu juga ada panduan untuk seorang guru itu bagaimana adabnya dengan murid-muridnya. Dan juga kemudian Imam Al-Ghazali ada menyatakan seterusnya tentang adab dengan kedua orang tua, adab dengan ibu bapa, dan kemudian selepas itu adab dengan teman-teman. Jadi teman-teman ini pula dibahagikan kepada sahabat yang karib dan juga sahabat yang kurang kita rapat, dan seterusnya kepada orang awam. Maknanya
kita tak berapa kenal sangat lah, iaitu bila kita jumpa dekat tepi jalan, kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ataupun mungkin dengan rakan-rakan kerja kita yang bukan seagama dengan kita, ada adab-adabnya. Jadi begitu halus, iaitu tata cara yang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan panduan kepada kita. Baik, pada kali ini sambung kita, iaitu dalam adab-adab bersahabat. Kalau dalam kitab ini muka surat 159 dikatakan di sini, qala, adab-adab bersahabat. Katanya Imam Al-Ghazali, seorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, iaitu bahawa ia yang pertama mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih dari hajat dirinya. Jadi ini adab yang pertama sekali Imam Al-Ghazali terangkan kepada kita untuk, iaitu mengutamakan sahabat dari segi harta benda, daripada segi harta benda. Maknanya yang Allah berikan kepada kita, harta benda yang kita ada ataupun kenikmatan dunia yang kita ada ni, hendaklah kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita. Bukan saja kongsi tuan-tuan, malah kita utamakan sahabat kita dengan harta benda kita itu. Jadi itu nak tunjukkan dan nak mengajarkan kepada kita, apa yang ada di tangan kita ni kadang-kala bukan untuk diri kita, kan? Mungkin pernah juga kita kongsikan, kadang-kadang adalah dalam $10, $5 dalam beg duit kita tu, atau mungkin hatta $50 pun dia dalam beg duit kita, tetapi dia bukan untuk kita. Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita supaya kita salurkan kepada orang-orang lain. Maka dengan izin Allah, Allah menghantar orang untuk minta derma. Kadang orang jual tisu, kadang kita tergerak hati nak masukkan dalam tabung masjid. Jadi itu maksudnya duit tersebut it is meant untuk orang tersebut ataupun untuk masjid tersebut. Memang daripada awalnya bukan untuk kita. Jadi kita nak kena ingat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia adalah Ar-Razzaq, iaitu dia adalah yang Maha Pemberi rezeki. Dan bila kita sebut tentang rezeki ni, dia bukan daripada sudut mata wang saja, dia bukan daripada sudut duit saja, dia daripada semua sudut, iaitu orang kata kebahagiaan, sudut kesihatan, daripada sudut keberkatan hidup, dan juga daripada orang kata ialah maknanya rezeki yang Allah SWT berikan. Hatta walaupun kadang-kadang sakit itu pun merupakan satu rezeki juga. Macam mana Ustaz sakit boleh jadi satu rezeki pula? Jadi contoh ialah mungkin seseorang itu dia diduga ataupun diuji oleh Allah SWT dengan sakit yang orang kata demam ataupun sakit sema-sema, batuk dan sebagainya. Itu pun rezeki juga. Kenapa? Sebab mungkin ada orang yang lagi sakit daripadanya, Jadi tapi Allah tak berikan dia kesakitan yang lagi berat, tapi hanya sakit yang orang kata biasa-biasa saja. Tapi hatta kalau Allah SWT berikan orang itu dengan sakit yang berat pun, maknanya Allah nak elakkan dia daripada satu lagi ujian yang lagi berat daripada ujian tersebut. Jadi itu adalah cara yang bagaimana Imam Al-Ghazali mengajar kita untuk nak husnuzon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Husnuzon iaitu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya rezeki. Maka sebab itulah kita selalu diperintahkan ataupun disuruh untuk kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Dan dalam Quran tu biasa kita dengar kan, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur kepadaku maka aku akan tambahkan lagi nikmat. Jadi di antara syarat untuk tambahan nikmat adalah dengan bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Perlu tak ucapkan? Memang perlu. Sebab kenapa? Sebab itu sebagai satu acknowledgement. Bukan Allah tak tahu, tidak. Allah Maha mengetahui. Tetapi itu sebagai kita, sebagai seorang hamba, adab kita dengan Allah SWT, perlu kita ucapkan alhamdulillah. Sekurang-kurangnya satu hari itu lebih kurang 17 kali kita sebut alhamdulillah. 17 kali. Kerana kenapa 17? Sebab dalam solat kita, satu hari kita solat, yang wajib pada kita adalah solat 5 waktu. Jadi subuhnya 2 rakaat, campur zuhur 4 rakaat, jadi 2, 4, 6. Jadi kemudian campur dengan asar lagi 4, kemudian campur lagi maghrib lagi 3, dan kemudian campur dengan isyak. Jadi kesemuanya jadi 17 rakaat. Jadi apa kena-mengena dengan alhamdulillah ni Ustaz? Apa Ustaz pagi-pagi ni buat cerita tentang maths pula Dia sebenarnya kerana apa, Al-Fatihah ini yang mula-mulanya Al-Fatihah lepas Bismillahirrahmanirrahim kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Jadi bila kita baca Fatihah tu, kita nak, orang kata kalau boleh kita cuba fahamkan maknanya. Yang pertama tu, kita memberikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah ataupun Fatihah ini di dalam setiap rakaat ni adalah rukun. Dia bukan wajib, dia rukun. Jadi rukun solat tu ada 13. Jadi salah satu daripadanya ialah membaca surah Al-Fatihah. Tak baca Fatihah tak sah. Dia baca surah panjang lebar, baca Kahfi ke, baca Baqarah ke, baca Ali Imran pun tak baca Fatihah, solatnya tak sah. Itu kerana dia adalah rukun. Jadi pucuk pangkalnya, kita nak kena bersyukur dengan Allah SWT atas segala rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi makanya rezeki yang ada pada diri kita ini digalakkan untuk kita sama-sama kongsikan dengan sahabat kita. Itu ada adab kita bersahabat. Jadi maksudnya kat sini pun jangan lokek lah. Kadang-kadang kalau kita nak bantu, mungkin daripada sudut harta benda, kalau bukan daripada sudut kewangan, mungkin daripada sudut kemudahan. Contoh, misalan kita alhamdulillah diberikan rezeki, ada kemudahan transport. Jadi kalau kita nampak mungkin jiran kita ataupun sahabat kita, nak tanya dia pagi-pagi, nak pergi mana kau ni? Kan? Turun lift sama-sama, tanya nak pergi mana? Dia kata nak pergi pasar Gilang sekejap lah. Dalam keadaan yang macam ni, kan nak simpan ration makan lah. Contohnya lah. Tanya pergi naik apa? Kata mungkin naik bas atau naik MRT. Jadi antara cara boleh kita nak bantu ialah mungkin tumpang lah sekali. Sebab apa? Mungkin aku pun nak pergi Paya Lebar. Contoh lah, ni contoh aja. Jadi Gilang kan Paya Lebar dekat. Jadi kita, orang kata nak mudahkan, kita tumpang kan, dapat pahala. Alhamdulillah. Pahala ni bukan atas tika semayang aja. Bukan sebab orang tu baca Quran pun, bukan sebab orang tu banyakkan zikir, banyak selawat sangat. Tapi antara cara untuk kita nak dapatkan pahala ialah dengan kita bermuamalah ataupun kita berurusan dengan orang dengan urusan yang baik. Jadi bila kita tumpangkan orang, kita mudahkan urusan dia. Bila kita mudahkan urusan orang, kita mengharap mudah-mudahan satu hari nanti Allah mudahkan urusan kita pula. Jadi kan mudah. Jadi kalau misalan kalau kita tumpangkan dia, sekali jalan tu okey lah. Tapi kalau kita nak pergi, orang kata dia nak pergi pasar Gilang, kita nak pergi tempat lain pula, kita nak pergi apa, orang kata pasar Teka ke tempat lain ke, nak masuk Johor ke apa, mungkin yang tak singgah Gilang sangat. Jadi mungkin kita agak-agak lah, kalau kita boleh offer, kita offer. Kalau kita rasa nak turunkan dia kat tempat yang dekat sikit dengan Gilang, bolehlah kita offer. Tapi kalau rasa benda tu menyusahkan, mungkin kita offer dengan cara yang lain lah. Mungkin lain kali dan sebagainya. Tapi itu adalah antara contoh lah bagaimana kita, orang kata, boleh kongsikan dengan sahabat kita tentang iaitu harta benda. Jadi maknanya kalau kita ada sesuatu, kalau kita dapatkan sesuatu perkara, dapatkan satu harta benda, kita kongsikan kepada sahabat-sahabat itu. Adab yang pertama, kata Imam Al-Ghazali. Ini juga nak menunjukkan kepada kita bahawasanya harta benda ini, orang kata apa, nilainya ini sebenarnya tak ada apa-apa sangat lah. Hendaklah kita kongsikan bersama orang-orang sekeliling kita, khususnya sahabat-sahabat kita. Tapi dia kata di sini, jikalau tak kuasa berbuat demikian, maknanya tak ada harta benda. Kita pula kebetulan Allah SWT berikan kita rezeki kat tempat lain, bukan dekat harta benda kita. Jadi kata Imam Ghazali apa? Hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih dari hajat dirinya. Apa yang kita perlukan, kita, apa orang kata, kita offer lah dengan sahabat kita. Mungkin kita boleh cakap dengan dia, kalau kau nak apa-apa aku boleh bantu, aku bantu. Apa-apa sajalah. Tengoklah, mungkin aku tak boleh bantu daripada sudut duit, aku tak boleh bantu daripada sudut harta benda. Tapi mungkin kalau kau nak suruh aku, apa orang kata, tolong apalah, kemaskan rumah ke apa, itu jadi apa pula tapi kalau nak suruh bantu daripada sudut apa-apalah, apa-apa saja yang dapat meringankan, kita offer. Itu namanya bahasa basi. Kita buka mulut, kita offer. Jangan kita diam aje lah. Kenapa kau diam? Sebab saya tak tahulah Ustaz nak tolong dia macam mana. Last sekali kalau kita tak boleh nak tolong macam mana, kita tolong doakan lah. Kita cakap ada, tak apalah, aku mungkin tak dapat bantu kau apa-apa, tapi aku selalu doakan kau. Mungkinlah itu dah akhir sekali lah. Wallahu alam bisawab. Yang penting harta benda kita kongsikan kepada sahabat-sahabat itu, yang pertama. Baru yang pertama ni Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera sebelum berkehendak sahabatnya bahawa ia meminta tolong akan dia. Jadi maknanya macam tadilah, lebih kurang sama juga. Kita offer help, kan? Kita dah perhatikan, kita tengok dia ni macam susah aja, ataupun dia dalam keadaan yang rongseng aja. Mungkin sebab dalam keadaan macam ni dia punya kerja dia terjejas, atau mungkin dia ada masalah dengan mungkin kawan-kawan yang lain, atau dengan ahli keluarga, atau mungkin dekat WhatsApp senyap aja. Kita tengok biasa dia ni dekat WhatsApp group dia yang paling
spam lah, hantar selamat pagi lah kan, mudah-mudahan Allah apa berkat rezeki lah apalah kan. Sekali kita tengok dia ni senyap aja, tiba-tiba kenapa pula senyap kan. Makanya kita tanya khabar dia. Tu adab. Jadi maknanya kita offer, kita buka mulut, kita tanya ada apa-apa masalah dan sebagainya. Dan juga bila kita tanya ni tuan-tuan, kita nak kena sensitif sikit lah. Jangan kita terus macam kenapa ada tiba-tiba ada masalah ke apa. Tidak lah, kita tanya khabar macam biasa kan. Tanya apa perkembangan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kata dia tak nak bilang, kita cuma cakap aje lah, kalau kau perlukan apa-apa, insya-Allah ada kelebihan waktu, ada kelebihan daya, insya-Allah kita akan sama-sama bantulah. Jadi itu antara adab sahabat. Kadang-kadang tak ada apa banyak pun yang kita boleh bantu tuan-tuan kan, sebab kita tak akan boleh faham masalah orang. Orang selalu cakap, kau tak faham masalah aku. Memang betul lah, kita masing-masing semua memang kita tak akan faham masalah masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebankan hambanya itu melainkan dia tahu yang hambanya itu boleh mengatasinya. Jadi masalah ataupun problems or challenges yang kita ni semua menghadapi, semuanya sebenarnya customized by Allah SWT. Customized. Dia tidak ada template. Dia tidak ada macam orang ni dia ada masalah macam gini, dia ada 3-4 orang yang ada masalah macam ni. Tidak. Semua masalah ataupun semua cabaran dan dugaan yang Allah berikan kepada manusia semuanya unik. Daripada orang itu kalau tak diuji dengan hartanya, orang tu diuji dengan kesihatannya. Kalau tak diuji dengan kesihatan, diuji dengan hubungan ahli keluarga. Tak diuji dengan hubungan ahli keluarga, diuji dengan hubungan ataupun dengan masalah-masalah kerja ataupun masalah-masalah lain. Ada saja imperfection. Sebab kalau semuanya tu perfect, makanya itu perkara yang mustahil. Kerana yang perfect itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi yang kedua adab kata yang Imam Al-Ghazali mengatakan di sini ialah kita offer, kita buka mulut untuk nak bantu sebelum dia minta tolong kita kalau boleh. Jangan sampai aku nak minta tolong kau lah. Kita pun baru kita nak terkial-kial lah, kau nak apa kan. Jadi ini juga nak beritahu pada kita bahawasanya kita peka lah. Kita jangan orang kata nafsi-nafsi, hidup kita sendiri aja. Kita diamkan diri. Dalam masa yang sama jangan kepo sangat pula. Diam diri satu hal, yang lagi satu pula kepo. Semua benda nak tahu kan. Kau nari kerja macam mana semua, tapi tanya dalam-dalam kan. Kau masalah kat kerja dan lepas tu dia kepo, tanya dalam kan, sampai orang tu rasa orang kata rimas kan. Jadi kita ada had lah. Jangan diamkan diri sangat, dalam masa yang sama jangan terlalu orang kata kepo sangat pula. Jadi nanti dia kurang selesa. Jadi antara kita dengan sahabat kita perlu kita jaga. Makanya kalau kita tengok urusan dengan ahli keluarganya, kalau kita rasa tak perlu kita nak orang kata campur tangan dan sebagainya, kita tak usah lah. Tapi sekadar tanya tu, insya-Allah kita rasa kalau boleh bantu, kita bantu. Itu mungkinlah kalau kita nak sebutkan tentang adab yang kedua itu, iaitu kita peka dengan sahabat kita dan kita memberikan ataupun memberikan kata-kata bantuan lah. Bila orang dengar cakap dia nak dengar masalah aku lah, itu saja sikit tu mungkin ada rasa relief dah dalam hati dia. Ada juga orang yang care ataupun ada juga orang yang mengambil berat tentang diri aku. Dia tak sangka sahabat dia. Mungkin dia jumpa sekadar main bola ataupun sekadar orang kata apa, teman lepak kat kedai kopi sekejap ke apa, tiap-tiap Jumaat mungkin kawan-kawan hari Jumaat ataupun kawan-kawan masjid. Nampak macam jumpa seminggu sekali, tapi nampak dia macam kisah pasal aku pula. Jadi bila kita tanya tu, dia rasakan apa orang kata mungkin keringanan hati lah. Mungkin dia tak nak kongsikan masalahnya, tapi tak ada masalah ataupun tak ada apa-apa, asalkan kita rasa secara adabnya kita bertanya. Yang ketiga, menyembunyikan rahsia sahabatnya. Bila sahabat tu mungkin dia berikan kita amanah, aku nak bilang kau benda lah, tapi kau jangan bilang orang lah. Mungkin dia cakap kita macam gitu. Kita pun yelah boleh lah, apa dia yang kau nak bilang. Jadi dia bilang kita mungkin rahsia lah. Dia kata benda ni jangan bilang orang, ni antara kita dua saja, ataupun ni antara kita bertiga, ataupun ni antara kita berempat saja. Makanya dan namanya rahsia, jangan bocorkan. Itu adab. Walaupun benda tu orang kata kadang benda ni yang sedap kita nak sampaikan kepada orang kan. Itu pun mungkin kita pernah kongsikan, iaitu tentang apa, orang kata fitnah. Kalau benda tu yang kita sampaikan atau kita heboh-heboh dekat orang, kita cerita-cerita pasal orang, benda tu kalau tak betul, namanya fitnah kan. Fitnah ni bila kita sampaikan cerita
cerita tu tak betul, tapi kita sampaikan pada orang. Orang lain dengar, oh ya ke, ya ke. Padahal benda tu tak betul. Namanya fitnah. Okeylah, kita terbalikkan cerita. Kita sampaikan cerita, tapi cerita tu cerita yang betul. Tapi belakang orang tu namanya namimah. Sama juga dua-dua. Fitnah, cerita yang tak betul, dahsyat di belakang orang, namanya fitnah. Cerita pasal benda yang betul, tapi belakang orang juga namanya namimah. Kedua-duanya dosa yang besar, dosa yang berat. Al-fitnah tu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat dosanya daripada membunuh orang. Tuan-tuan, membunuh orang ni menghabiskan nyawa seseorang, ataupun orang kata apa, yelah, membunuh orang lah. Itu bukan satu dosa yang kecil, itu dosa besar. Tapi fitnah ni tak payah pakai pisau, tak payah pakai tembak, tak payah pakai pedang, tak payah pakai panah. Hanya dengan lidah saja dosa lagi besar, ataupun dosa lagi dahsyat dengan Allah SWT dan juga dengan orang tersebut, kan. Makanya kita nak kena jagalah rahsia sahabat kita. Jangan sampai orang kata apa, nanti hilang kepercayaan dan sebagainya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, adab yang ketiga ialah menyembunyikan rahsia sahabatnya. Yang keempat, menutup keaiban sahabatnya. Tadi 3, simpan rahsia. Yang keempat, tutup aib sahabat. Mungkin sahabat kita ada aib lah, mungkin ada perkara yang kita tengok, oh ni mungkin kekurangan dia, padahal kita pun ada kekurangan kita juga. Jadi kita tutup aib sahabat kita, jangan kita buka. Contohnya kalau misalnya kita orang kata, yalah, Allah SWT nampakkan keaiban dia, itu sebagai pengajaran untuk diri kita saja. Tak usah kita cerita-cerita kat orang pula, oh kau tahu si Fulan bin Fulan, kau tahu dia ni dia macam gini. Dia ceritalah pasal aib. Aib ni apa? Perkara yang tak baik yang ada pada diri seseorang tersebut. Kita pun ada aib kita. Sebagaimana yang kita nak Allah SWT tutup aib kita, begitu jugalah kita tutup aib orang lain, kan. Man satara musliman, sesiapa yang menutup aib seseorang muslim, Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau siapa yang buka aib seseorang muslim, maka Allah akan ada ganjarannya ataupun ada balasannya. Maka dengan itu, kalau kita nak buka aib sahabat kita, mungkin orang-orang dekat Facebook, orang dekat WhatsApp, orang dekat Instagram, orang dekat Twitter tahu. Kita post gambar yang tak baik untuk sahabat kita. Tengok, dia ni mungkin dia tengah buat tak baik lah. Contoh. Dia post gambar, orang satu dunia semua tahu. Tapi bila kita buka aib sahabat kita, ingatlah Allah SWT akan membuka aib seseorang itu, dekat dunia dan dekat akhirat. Dekat akhirat ni lagi, seluruh umat manusia daripada zaman Nabi Adam AS terus nampak semua keaiban. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang ketiga tadi, menyembunyikan rahsia sahabatnya. Yang keempat, menutup keaiban sahabatnya. Yang kelima, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Ada orang lain, kita dengar orang lain cerita pasal, kau tahu tak, kawan kau ni sebenarnya orangnya tak baik, ataupun kawan kau ni sebenarnya dia ada hutang aku. Jadi kita pun, alamak, kita dengar benda yang, satu benda yang tak manis lah. Jadi kita diamkan diri saja, kita tak usah tambah-tambah. Dan jangan pula kita ceritakan pada sahabat kita yang lain. Ini semua adab-adab sebenarnya kalau kita lihat daripada, orang kata overview lah. Banyaknya sebenarnya Imam Ghazali ni sebenarnya nak menjaga silaturahim di antara sesama Muslim. Sebab tak semua benda yang kita perlu tahu, dan tak semua benda yang kita perlu selesaikan masalah. Ingat, itu satu benda yang mungkin kita terlepas pandang. Kita ingatkan segala apa yang dilontarkan kepada kita, kalau 10 benda, 10 kita nak kena selesaikan. Sebenarnya tidak, kan? Bukan semua masalah kita, bukan seluruh masalah dunia ni masalah kita. Imam Malik rahimahullah ta'ala, kan kita dah pernah ceritakan juga tentang adab Imam Malik. Pada satu hari ni, banyak soalan yang datang kepadanya, kan? Sampai ke ratusan soalan, tapi yang dia jawab 2 je. Yang lagi lain semua dia kata la adri, maknanya aku tak tahu. Itu tawaduknya Imam Malik. Jadi maknanya tak semua masalah yang kita nak kena solve. Hatta Imam Malik yang alim tu pun, dia menjawab 2 saja. Tu kerana tawaduk lah. Kita kalau jawab 2 tu pasal masalah kita tak tahu, kan? Bukannya tawaduk, Allahu a'lam bisawab. Tapi pucuk pangkalnya, kita kalau boleh menjagalah tali silaturahim kita dengan sahabat kita. Orang ceritakan benda yang tak baik pasal kawan kita, kita jangan percaya bulat-bulat. Dalam masa yang sama, jangan tolak bulat-bulat. Selidik dulu. Tapi dalam selidik pun nak kena jaga aib. Jangan, orang kata, expose nama, jangan expose identiti. Perkara-perkara ni perlu kita jagalah. Dan yang seterusnya, yang keenam, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya.
Yang keenam ni dia opposite of nombor 5. Kalau ada orang lain cerita pasal yang tak baik pasal kawan kita, kita diam. Kita jangan sampaikan pada dia. Nanti kecil hati dia cakap, oh rupanya ada si dia tu. Depan aku macam baik, tapi belakang rupanya dia bilang-bilang orang rupanya. Nanti dia ingat macam itu. Tapi yang nombor 6 ni, dia kata kalau orang tu, orang lain, a random person ataupun stranger puji kawan kita, maka kita sampaikan pada kawan kita. Dia cakap, kau tahu tak, si dia ni cakap kau bagus lah, si dia ni cakap kau baik lah. Cakap, itulah satu perkara yang maknanya hatinya akan senang. Tak usah kita nak buat-buat pula. Kalau kita misalnya kita nak apa, orang panggil apa, nak melambung-lambungkan kawan kita, janganlah sampai tak macam gitu. Kalau betul-betul ada orang jujur puji dia, alhamdulillah, kita sampaikan cakap, kau tahu tak, contohlah nama dia Osman dah, Man, ada orang bilang kau ni baik lah kan. Siapa? Adalah kawan kerja aku, dia pun tak kebetulan kenal kau, dia cakap kau pernah tolong dia. Cakap benda yang baik, kita sampaikan. Itu adalah antara adab kita dengan kawan kita. Yang seterusnya, mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap. Bila kawan kita tengah berbual dengan kita, kita dengar dengan yang baik. Jangan kita potong-potong cakapnya, jangan kita sekat-sekat cakapnya. Kawan kita nak cakap, kita pun nak cakap kan. Dengar dengan yang baik. Jadi kalau apa benda yang dia nak sampaikan tu baik, kita terima. Apa yang tak baik tu kita tolak sebaiknya. Jadi jangan, ada orang gitu kan, kita nak cakap baru sepatah dua kita cakap, 3-4 patah dia jawab. Baru 2-3 patah kita cakap, 4-5 patah dia jawab. Akhirnya kita tak dapat cakap apa-apa. Itu juga nak jagakan, apa orang kata, Imam Ghazali mengajarkan kita adab, menjaga adab kita bertutur cara, ataupun kita berkomunikasi. Kita bukan selalu dengar, ataupun kita bukan selalu yang tukang cakap aja. Kita perlu juga mendengar. Sebab orang lain pun ada pendapat, dan kita mesti menghormati pendapat orang lain. Macam mana kita nak orang hormat pendapat kita, perlu juga kita hormat pendapat orang. Yang ke-8, iaitu yang seterusnya, meninggalkan berbantah dengan sahabatnya. Tak usah suka berbantah-bantah. Ada saja yang dia nak komen, ada saja yang dia nak jawab. Sifat berbantah-bantah ni sifat yang tak baik. Maka kalau boleh kita elakkan. Jangan kita, orang kata apa, selalu suka dengan berbantah-bantah lah. Jadi kerana itu juga akan menimbulkan kebencian orang. Aku cakap dengan dia ni, dia ada je lah dia nak jawab, ada je lah dia nak bantah. Kalau dekat posting dekat Facebook, ada saja dia nak komen, ada saja dia nak betulkan, ada saja dia nak cakap-cakap lah. Jadi kalau boleh kita tinggalkan berbantah dengan kawan kita. Yang seterusnya, yang ke-9, memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. Juga adab dengan sahabat kita ialah bila kita memanggilnya dengan nama yang dia suka, dengan nama yang baik-baik lah, bukan dengan nama yang dia tak suka. Mungkin orang panggil dia contohlah nama-nama yang tak baik lah, Lan Todak ke apa, tak apa-apa lah, namanya Lan Mazlan lah contohnya, panggil Lan Todak. Kita tahu dia tak suka nama tu, tapi itu juga kita panggil Lan Todak, Lan Todak, Lan Todak, Lan Todak jadi pula. Ni contoh lah, Allahualam, tak teringat apa yang pagi-pagi ni belum sarapan kan. Maklumlah, mungkin lambat sikit nak masuk lah. Jadi itu contoh yang dapat. Kalau kita boleh panggil dengan nama kawan kita dengan nama yang baik-baik, kita panggil dengan nama yang baik. Yang ke-10, kesemuanya ni ada 23, tapi mungkin pada kali ini kita kongsikan 10 sahaja dulu. Yang pilihnya mungkin kita akan kongsikan pada waktu atau kesempatan yang lain. Baik, yang ke-10 yang terakhir, memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya. Kita tahu sahabat kita atau kawan kita ada satu kelebihan, maka kita acknowledge dengan kita puji dia. Aku tengok kau ni memang bagus lah dalam bidang apa, bisnes, contohnya. Sebab aku tengok daripada dulu kalau kau buat bisnes, alhamdulillah berkat, alhamdulillah jadi. Maka kita acknowledge, kita bilang dia, jangan kita diam aja kan. Kita diam tu tanda kita setuju. Tak. Kalau dalam adab kita bersahabat, apa-apa kebaikan tu kita bila beritahu dia, aku tengok kau ni, apa orang kata, masak sedap lah, ataupun kau ni suara sedap lah, nyanyi sedap lah, jadi kita puji, bukan sindir. Kalau kita tengok kawan kita nyanyi pun pecah gitu kan, kita cakap, aku tengok ni kau nyanyi memang sedap lah, kau masuk competition ke apa contoh kan. Itu menyindir namanya kan. Jangan menyindir. Kalau boleh kita cakap yang betul, suaranya sedap kan. Jadi kalau kita cakap, dia ni apa, pandai decorate rumah contoh, atau apa-apalah benda-benda yang baik, kita puji. Apa-apa pujian yang kita boleh puji kawan kita, kita puji. Okeylah, kita dah sampai yang ke-10. Mungkin pada waktu ini cukup sekadar ini saja.
perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah kalau ada kelebihan waktu, kita akan kongsikan pada waktu yang lain, dan insyaAllah pada kesempatan yang lain. Jadi saya memohon ampun dan maaf atas segala salah silap dalam penyampaian. Maklumlah kita berbual dengan kamera ni lain dengan berbual dengan orang kan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita futuh ataupun pembukaan daripada segala masalah-masalah yang kita sedang menghadapi, dan kita bermohon kita dapat manfaat daripada perkongsian ini, dan juga kita bermohon mudah-mudahan Allah SWT menyampaikan segala hajat kita insya-Allah. Untuk kali ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.